Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suri Binti Mazahar, berumur 20 tahun dan berasal daripada Seremban Negeri Sembilan, bernombor matriks 217015 dan merupakan pelajar program Bachelor Sains Fizik dengan pendidikan kepujian. So hari ini saya akan membentang tentang refleksi saya sepanjang mengadakan pengalaman awal di sekolah. Pertama sekali saya akan membentangkan tentang latar belakang sekolah. Alamat Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang Taman Marida 70450 Seremban Negeri Sembilan, berkod NEA 4100 dan lokasi di Bandar. Sekolah ini menempatkan sesi persekolahan sebanyak 2 sesi, iaitu sesi pagi dan juga sesi petang. Terusnya saya akan memperkenalkan tentang sejarah sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang ataupun lebih dikenali sebagai SEMSA merupakan sebuah sekolah yang dibuka secara rasmi pada 1 Julai 1989 dan telah bertapak di tengah-tengah kawasan perumahan di Taman Marida. Berkeluasan sekitar 14.55 ekar, sekolah ini telah menempatkan 1,500 orang pelajar dan 93 orang guru serta terdiri daripada 24 buah kelas. Awalnya, sekolah ini menumpang di Sekolah Kebangsaan Senawang sementara menunggu pembinaan yang siap dibina, dan selepas 7 bulan, 2 buah blok bangunan yang terdiri daripada 3 tingkat telah berjaya disiapkan. Maka berpindahlah seluruh warga Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang ke sekolah kawasan yang baru. Berlakunya kemajuan di Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang, sekolah ini telah ditumpangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang 3 beberapa tahun sebelum sekolah tersebut berjaya ditubuhkan pada 18 Oktober 2006. Pada 2004, Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang telah berjaya mencatat sejarah apabila menjadi sekolah harian pertama yang mengadakan majlis jalinan kasih bagi meraihkan murid-murid yang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang. Menjelang tahun 2014 sehingga tahun 2015, Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang mempunyai pasukan kompang yang juga terpilih untuk mewakili Negeri Sembilan ke peringkat kebangsaan dan mereka diumumkan sebagai naib juara dalam pertandingan tersebut. Tambahan lagi, tahun 2015 telah melangkah sejarah buat sekolah ini apabila menyambut Jubli Perak sempena 25 tahun penubuhan sekolah ini. Jadi saya akan menerangkan tentang latar belakang sekolah. Misi sekolah adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misinya adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Manakala moto sekolah adalah beragama, berilmu dan beramal. Itu adalah rencana sekolah serta maknanya. Hijau bermakna beranak mulia berteraskan agama. Merah bermaksud dinamik, berpotensi dan mampu mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Kuning, akur dan setia kepada sistem raja berperlembagaan. Berikut adalah lagu rasmi sekolah. Beragama, berilmu dan beramal, cogan kata yang mulia. Sekolah Menengah Senawang. Berikutnya adalah tentang pemerhatian terhadap proses PDP. Pada 27 Julai 2023, Puan Zani telah memberi tunjuk ajar tentang hukum Ohm, di mana standard kandungan tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan. Standard pembelajaran adalah menyenaraikan serta menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dalam wayar dan menghitung rintangan berdasarkan graf. Hasil pembelajaran menyenaraikan faktor yang mempengaruhi rintangan dalam wayar, menghuraikan mengapa faktor-faktor tersebut mempengaruhi rintangan, mentafsir graf dan cara rintangan berdasarkan graf. Pada 4 Ogos 2023, Puan Zani telah mengajar tentang hukum tekanan dalam cecair. Dan kami melaksanakan eksperimen kaedah sesaran air pada hal tersebut. Standard pembelajaran adalah mengenal pasti faktor yang mempengaruhi sesaran air, dan pada hari kejadian adalah mengenal pasti faktor yang mempengaruhi sesaran air, meningkatkan kemahiran mengendali eksperimen, menyelesaikan masalah yang melibatkan kemahiran mengeksperimen. Antara amalan pedagogi yang digunakan semasa PDP adalah pendekatan berfikir secara kritis atau panggil kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KBIT. Kaedah ini berlaku secara rawak semasa kelas berlangsung di mana guru memberikan situasi sebenar dalam kehidupan seharian berdasarkan topik yang dipelajari serta memerlukan berfikir secara lebih kritis. Yang kedua, melaksanakan teknik mengajar secara langsung menggunakan buku teks digital. Pada waktu ini, buku teks tersebut dipaparkan di skrin televisyen yang telah disediakan memudahkan murid-murid lebih mudah untuk faham akan suatu silibus dengan lebih jelas pada topik belum dikuasai. Caranya dapat dipahami oleh mereka dengan baik. Beliau lebih baik untuk mengajar mengikut rentak murid-murid walaupun perlahan tetapi lebih jelas dan mudah difahami. Mudah latih to be. Tujuan kaedah ini adalah untuk menyediakan latihan dan juga peneguhan secukupnya kepada murid-murid tentang pembelajaran yang sudah diajar di dalam kelas. Oleh itu, mereka juga dapat meningkatkan minda mereka terhadap kefahaman sesuatu topik. Dan akhir sekali adalah menggunakan konsep soal jawab. Bukan amalan yang
sering dilakukan oleh pendidik, tidak kiralah guru maupun pensyarah. Konsep ini bukan sahaja untuk memastikan sama ada murid-murid ini faham atau tidak, bahkan juga dapat membina hubungan interaksi dua hala antara guru dan murid. Berikutnya adalah tentang budaya sekolah. Budaya sekolah yang pertama adalah perhimpunan rasmi setiap hari Isnin. Perhimpunan ini merupakan satu perhimpunan rasmi yang wajib dilaksanakan pada setiap hari Isnin, bertujuan untuk membincangkan segala isu dan program yang berlaku di sekolah bersama guru-guru murid dan juga kaki tangan sekolah. Kedua adalah masuk ke sekolah sebelum 7.20 pagi. Sekolah telah menetapkan waktu kehadiran ke sekolah adalah sebelum jam 7.20 pagi bagi memastikan kelicinan urusan sekolah serta untuk membentuk disiplin murid untuk hadir awal ke sekolah. Denda membersihkan kawasan sekolah bakal dikenakan kepada murid yang hadir melebihi 7.20 pagi. Ia adalah amalan guru penyayang. Program amalan guru penyayang telah dilaksanakan di sekolah dengan memberikan perhargaan berupa hadiah kepada murid yang hadir awal ke sekolah pada setiap hari. Yang keempat, program Saya Berubah Sikap. Program ini telah dilancarkan oleh Pengetua Cemerlang Tuan Omar bin Ahmad dan masih diteruskan sehingga kini. Seterusnya adalah Ziarah Cakna. Ziarah Cakna adalah program yang dilaksanakan di sekolah di mana pengetua, guru disiplin serta kaunselor akan mengadakan sesi lawatan ke rumah murid-murid yang tidak mencapai kehadiran melebihi 10% pada setiap minggu. Seterusnya adalah kelas tambahan. SMK Senawang menyediakan kelas tambahan bagi murid yang mengambil peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM bagi tingkatan 5. Berikutnya adalah solat Zuhur berjemaah. Solat Zuhur berjemaah dilakukan selepas tamat waktu persekolahan murid menengah bawah iaitu pada pukul 1.20 petang. Kerja yang dapat diperhatikan yang pertama adalah kerjasama dalam berpasukan, tidak kira umur. Mereka tidak berkira apabila ditugaskan dalam sesuatu arahan. Misalnya, kedua adalah ketegasan guru dalam menasihati pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana kebelakangan ini terdapat banyak masalah yang ditimbulkan oleh murid di sekolah. Guru-guru berusaha untuk mendampingi murid-murid yang bermasalah dan memberi bimbingan sebaiknya dalam mendorong mereka untuk terus berusaha menimba ilmu. Yang ketiga adalah sifat keterbukaan para guru, membuatkan saya sebagai guru terinspirasi dan tidak takut untuk bertanya. Guru-guru sangat membantu dan tidak kedekut ilmu antara satu sama lain menyebabkan masing-masing tidak ada perasaan takut untuk bertanya. Sekali adalah amalan rezeki. Budaya seperti ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara kaki tangan sekolah, guru serta murid-murid apabila masing-masing bergerak tawa sambil menikmati juadah yang ada. Berikutnya adalah rumusan. Sepanjang projek pengalaman awal di sekolah PAS ini berlangsung, saya berasa sangat teruja dari awal hingga akhir. Dalam keterujaan yang membuat perasaan gemetar dari semasa ada menyelubungi diri saya seperti awan kelabu, namun dengan bimbingan dari guru-guru SMP Senawang, terutamanya guru pendamping saya Puan Zaini, perasaan kurang senang itu tidak menghalang saya untuk membentuk diri saya agar lebih berani dan yakin dengan menjalankan PAS hingga akhir dengan jayanya. Saya juga kagum dengan komitmen serta kesungguhan para guru dalam memastikan pelajar mereka tidak tercicir dan mengekalkan kegemilangan SMP Senawang. Semangat yang dilihat dari guru-guru juga meningkatkan kepercayaan saya terhadap diri sendiri bahawa kita boleh menjadi pendidik kepada generasi akan datang. Awal kepada sekolah ini telah membuka mata dan perspektif saya dengan lebih meluas dalam bidang perguruan ini. Bukan sahaja sebagai seorang pakar pendidik, tetapi PAS ini memperlihatkan bagaimana bidang pengurusan juga penting dalam memajukan sekolah. Turut belajar mengenai latar belakang sekolah, struktur organisasi SMP Senawang dan juga budaya serta budaya kerja yang diamalkan. Sejujurnya kita sebagai warga pendidik perlu sentiasa mempersiapkan diri dengan memperoleh berbagai maklumat dan mengambil seberapa banyak pengalaman. Ingatlah, bukan mudah untuk menjadi pendidik kerana ianya memerlukan kesabaran yang amat tinggi serta penguasaan ilmu yang meluas. Hal ini amat penting untuk melahirkan pendidik yang berkualiti tinggi kerana kita sendiri tahu tombok peneraju utama negara adalah pendidikan. Baiklah, program Sulam. Menurut Kementerian Pengajian Tinggi, Sulam merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan objektif pembelajaran khusus dengan khidmat komuniti yang melibatkan pelajar untuk berinteraksi dengan masyarakat bagi menyelesaikan permasalahan setempat dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di bilik kuliah. Di sini terdapat cadangan yang ingin saya kemukakan, antaranya adalah menganjurkan seminar atau webinar sebagai motivasi para pelajar. Sebagai mahasiswa dari Universiti Putra Malaysia, kita mestilah berani mencuba untuk menjadi sukarelawan dalam membantu akademik pelajar, misalnya melakukan kelas tutor secara percuma, menjadi fasilitator dalam program berkaitan akademik, menyumbangkan tenaga dalam aktiviti pemberian barang keperluan kepada keluarga pelajar yang berkemampuan dan sebagainya. Dalam temu ramah, saya bersama Encik Zulkifli, guru penolong kanan hardware murid. Menurut beliau, konsep Sulam ini sedang giat dijalankan di SMK Senawang. Ini gambar-gambar sepanjang berada di sekolah Menengah Kebangsaan Senawang. Ini antara infrastruktur sekolah. Dan ini adalah bukti temu bual saya bersama pihak sekolah. Ini adalah guru pendamping saya, Puan Zaini. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih.